Selamat petang kepada doktor dan semua. Hari ini, kumpulan kita akan membentangkan tentang projek kumpulan kita iaitu Sexual Harassment Towards Women at Alibaba Company, China. Ahli kumpulan kita ialah saya, Narkonam, Darshini, Hai, saya. Emilia, Hai. Sundari Hai. dan Tarani. Hai. Next slide. Dalam slide ini, kita akan bentangkan tentang pengenalan senario iaitu individu yang terlibat, situasi, etika profesional dan juga kesimpulan. Next slide. Latar belakang organisasi Alibaba Group of China. Syarikat Alibaba ini telah ditubuhkan pada 28 Jun 1999 di Hangzhou, China. Syarikat ini menjalankan perkhidmatan penjualan secara 3 cara. Cara yang pertama ialah pengguna ke pengguna, perniagaan ke pengguna dan juga perniagaan ke perniagaan. Syarikat ini diasaskan oleh Jack Ma, iaitu bekas guru bahasa Inggeris dan juga dengan bantuan 18 orang individu yang lain. Tujuan utama pembinaan syarikat Alibaba ini ialah untuk memberi khidmat untuk mempromosikan dan juga menyelaraskan operasi antara import dan ekspor di negara China. Mereka menggunakan sistem penjualan dan pembelian yang canggih dan juga mengikut tahap teknologi yang tinggi. Selain itu, syarikat ini juga memperkenalkan dan mengguna pelbagai portfolio untuk tujuan perniagaan. Tumpuan sepenuhnya syarikat ini ialah dalam aktiviti perniagaan, e-commerce dan juga peruncitan. Next slide. Ini adalah carta organisasi syarikat Alibaba China. Daniel Yangzheng memegang jawatan sebagai pengurus dan juga ketua pegawai eksekutif. Naib pengurus syarikat ini ialah Joseph C. Choi dan juga syarikat ini juga mempunyai pegawai kewangan dan juga presiden. Tambahan pula, ada juga 2 orang pengarah dan juga 5 orang pengarah bebas untuk syarikat ini. Next slide. Terima kasih saudara Nargunam. Sekarang saya Sundari akan membentangkan tentang senario. Okey, pertama, seorang wanita telah diperkosa dan dicabuli oleh pengurus sendiri dan klien. Mangsa merupakan pekerja yang bekerja di Alibaba Group, mengalami gangguan seksual dan dicabuli oleh klien, manakala pengurus pula memperkosanya pada hari yang sama. So, pada hari Selasa yang lalu iaitu tarikh 27 Julai 2021 merupakan hari yang paling ngerih kepada wanita tersebut sehingga membawa pengalaman yang sangat menakutkan dan menggerunkan. Menurut pengalaman mangsa tersebut adalah sebenarnya mangsa telah dipaksa oleh pengurusnya yang bernama Wang Chengwan untuk menyertai business trip ke Jinan untuk bertemu dengan klien atas urus niaga yang perlu melakukan perjanjian iaitu agreement, close deal. So, pada hari yang tersebut juga, pengurus Cheng Wang memaksa mangsa iaitu pekerja wanita tersebut untuk minum air alkohol berlebihan walaupun dibantah oleh wanita tersebut. So, wanita bila minum air alkohol berlebihan sehingga menjadi mabuk. Dalam perkara ini, klien pula mengambil kesempatan untuk mencabuli dan meraba dan menyentuh bahagian badannya yang tidak dibenarkan oleh wanita tersebut. Pada hari tersebut juga, klien juga rela membantu wanita tersebut untuk mencuci pakaian, tetapi dia
menipu dan membawa ke bilik tertutup untuk menyambung, mencabuli dan melakukan gangguan seksual terhadap wanita tersebut. Perkara ini tidak berakhir sampai di sana. Pengurus mengambil kesempatan dengan membawa dia balik ke hotel dan memperkosanya sewaktu pekerja wanita tersebut dalam keadaan tidak sedar diri. Apabila wanita tersebut bangun pagi keesokan paginya, beliau menemui sebuah paket kondom yang terbuka yang telah digunakan di sebelah meja, sebelah katil. So, beliau rasa sangat trauma dan ketakutan, tetapi masih juga memberanikan diri pergi siapa yang telah memperkosanya. Dalam rakaman CCTV hotel menunjukkan pengurusnya Cheng Wan telah memasuki bilik sebanyak 4 kali untuk memperkosanya. So, jadi beliau mengambil keputusan untuk melaporkan ke polis. Seterusnya, mangsa juga melaporkan kepada pihak syarikat iaitu Jabatan Sumber Manusia di mana beliau menerima tempias dan yang katakan dan tiada tindakan diambil sehingga menyebabkan beliau rasa sangat marah dan beliau terus mengambil keputusan untuk menyiarkan post dalam social media seperti Twitter dan Weibo di mana menarik perhatian ramai orang. Keempat pula adalah insiden ini menjadi viral dan siasatan dilakukan terhadap pengurus dan bahagian HR di mana pengurus eksekutif Encik Daniel Chong, beliau telah mengambil keputusan untuk memecat pengurus yang melakukan gangguan seksual dan memperkosa wanita tersebut dan juga meminta 2 orang pengurus lagi untuk meletakkan jawatan. Akhirnya, syarikat Alibaba menubuhkan sebuah persatuan di mana untuk menyiasat memberi latihan kepada pekerja untuk mengenali dan memahami hak asasi seorang pekerja serta anti gangguan seksual kepada pekerjanya. Beliau menyatakan perubahan ini perlu bermula dari pengurusan atasan di mananya beliau juga akan menghadapi menerima perubahan untuk diri sendiri. Next. Seterusnya adalah individu yang terlibat dalam kes ini. Pertama adalah mangsa gangguan seksual iaitu pekerja wanita yang bekerja di Alibaba Group di mana beliau dipaksa untuk menyertai business trip ke Jinan, wilayah Hangzhou. Kedua pula adalah pengurus syarikat iaitu Wang Chengwan yang mana pelaku salah utama memperkosa wanita. Dan 2 lagi orang pengurus kanan syarikatnya adalah Presiden Neighborhood iaitu Ling Tonghe dan Presiden Human Resource Group iaitu Shu Kun, di mana kedua-dua presiden ini tidak mengambil tindakan apabila pekerja wanita menceritakan dan mengadu untuk membuang kerja Wang Chengwan, tetapi tidak diendahkan. Selain itu, bukan itu sahaja, mereka juga mengeluarkan beliau daripada kumpulan talian komunikasi atas online di mana beliau cuba untuk berkongsi pengalaman beliau di grup chat, tetapi beliau telah didiamkan dengan mengeluarkannya daripada grup chat tersebut. Next. Sekarang Terima kasih Saudari Sundari. Saya akan teruskan dengan pembentangan ini. Ini adalah teori etika yang menyebabkan gangguan seksual. Next slide. Pertama adalah teori etika yang kita telah merelatekan adalah kepribadian mulia. Sebagai kita tengok iaitu etika kepribadian mulia adalah kualiti terbaik atau istimewa bagi setiap individu. Ia meletakkan kualiti terbaik
berbadi di atas kehidupan yang bermoral. Sebagai kita boleh relatekan, teori ini berkaitan rapat dengan cara ciri-ciri individu yang bermoral. Ia juga menekankan kepada bagaimana untuk menjadi seorang individu yang baik dan mempunyai bermoral. Dalam keberbadian mulia, ini telah dibahagikan kepada 3, iaitu kebaikan untuk diri sendiri, kedua adalah kebaikan untuk masyarakat dan akhir sekali adalah kebaikan untuk kumpulan. Tapi kalau kita kaitkan dengan kes ini, di syarikat Alibaba telah gagal dalam mempunyai etika keberbadian mulia ini. Sebagai kita tengok adalah pengurus. Sebagai pengurus, dia tidak menghormati mangsa sebagai seorang individu dan tidak mempunyai sikap integriti dalam jalankan tanggungjawab. Kerana gangguan seksual, pekerja gangguan seksual ini telah melaporkan diri pasal dia telah mempunyai dalam keadaan yang telah menyebabkan gangguan seksual. Tetapi pengurus ini telah tidak menghormati perempuan tersebut dan tidak mengambil perkara ini sangat berat. Kedua ialah HR Neighbor Retail. Dia adalah tidak mempunyai integriti untuk dalam menjalankan tanggungjawab dan tiada kejujuran dalam menjalankan tugas. Kedua adalah dia tidak mempunyai nilai simpati dan empati terhadap mangsa. Sebagai kita tengok, walaupun perempuan yang telah mengadu kepada syarikat Alibaba tersebut, HR telah tidak melakukan apa-apa perkara juga dan tidak ambil tindakan terhadap pengurus yang tersebut. Sebagai untuk merelatekan keberbadian mulia dekat syarikat Alibaba telah gagal untuk mencapaikan dan menjalankan tanggungjawab mereka sebagai HR dengan pengurus. Next slide. Teori yang kedua yang kita relatekan ialah teori teleologis. Sebagai kita tengok, teori teleologis adalah greatest good for greater number, iaitu kewajipan moral dari apa yang baik atau yang diinginkan sebagai tujuan yang ingin dicapai. Sebagai kita kaitkan dengan kita punya kes, ialah kita dibahagikan kepada 2, iaitu pengurus Wang Chen. Daniel Zhang, iaitu CEO of Alibaba Group. Dia telah mempunyai kenyataan yang berikut, iaitu he will be fired and never be rehired. Yang dibagi kenyataan daripada CEO Daniel Zhang yang berikut. Sebagai dia telah dipecat akibatnya perbuatan dan syarikat lain juga hilang kepercayaan terhadap dia. Sebagai yang dia membuat tindakan yang keburukan, dia telah melibatkan memberi imej yang sangat terjejas terhadap grup Alibaba tersebut. Sebab itu CEO Alibaba telah melakukan sesuatu perkara, telah di-fire pengurus yang tu untuk kebaikan Alibaba Group. Kedua ialah Presiden Neighbor Retail Li Yongzi and Presiden HR Zhu Kun. Dia telah mempunyai kurang sensitiviti terhadap aduan mangsa dan menyebabkan isu ini menjejaskan imej dan kredibiliti syarikat. Sebagai saya telah menyatakan atas, perkara ini telah menyebabkan keadaan yang keburukan terhadap syarikat berikut. So, CEO Daniel Zhang mengambil tindakan yang baik untuk menyelamatkan atas nama syarikat tersebut. Next slide. Teori yang ketiga kita direlatekan dengan kita punya kajian kes adalah teori deontologis. Deontologis adalah tindakan yang berasaskan bertanggungjawab dan bukan kesan daripada sesuatu tindakan, iaitu tindakan baik atau buruk mengikut sekumpulan peraturan yang jelas. Kita boleh kaitkan dengan kes adalah Presiden HRJ Zhu Kun. Pertama adalah tidak telus menjalankan tanggungjawab terhadap aduan dari mangsa. Walaupun pekerja perempuan itu mengadu kepada HR dengan syarikat, dia telah tidak menjalankan tanggungjawab kerana dia tidak mengambil berat tentang perkara ini. Kedua ialah menafikan hak mangsa sebagai pekerja di syarikat tersebut. Untuk ini dia sebagai saya merumuskan di atas, dia telah tidak mengambil berat. Akhir sekali ada dia gagal melindungi pekerja dan membiarkan mangsa ditindas serta abaikan peraturan syarikat. Sebagai HR, kita punya
peraturan di syarikat. Dan sebagai HR, kita harus adalah melindungi pekerja dan tidak memberi, kita selalu melindungi pekerja tersebut. Tapi sebagai HR, dia telah gagal untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Next slide adalah diikuti dengan Kak Emilia. Terima kasih Tarani. Okey, saya akan sambung untuk teori etika yang boleh kita kaitkan dengan kes gangguan seksual. So teori etika yang terakhir adalah teori hak asasi, yang di mana teori ini adalah tindakan yang dianggap salah kalau kita mencabuli atau melanggar hak moral seseorang. Okey, di mana kita teori hak asasi di mana kita memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mempunyai hak-hak yang tertentu. Tetapi kita tidak dibenarkan untuk melanggar ataupun mencabuli hak tersebut. Okey, seperti contoh dalam kes gangguan seksual yang berlaku di Alibaba Group. Mangsa telah berkongsikan kejadian insiden gangguan seksual di dalam syarikatnya dan telah berkongsikan dengan pihak HR, tetapi tidak mendapat respon ataupun tiada tindakan yang diambil kepada kes ataupun aduan berkenaan. Bermula pada itu, mangsa telah merekodkan satu dokumen aduan tentang gangguan seksual yang dilakukan oleh pengurus tersebut. Tetapi pihak syarikat telah memadamkan report tersebut dalam laman web syarikat dan ianya disenyapkan begitu saja. Disebabkan oleh itu, mangsa tiada cara lain untuk orang kata menarik untuk menegakkan kebenaran untuk dirinya. Jadi beliau berkongsi insiden ini di dalam Twitter dan ianya menjadi viral. Apabila viral, pekerja syarikat membuat petition untuk membantu bangsa wanita ini, iaitu pekerja Alibaba juga, untuk mengambil tindakan terhadap pengurus tersebut. So akibatnya pengurus daripada insiden ini, CEO syarikat Alibaba telah mengambil tindakan untuk menyiasat semula kes tersebut dan memerintahkan untuk pengurus tersebut dipecat. Okay, next. Kita pergi ke prinsip asas etika untuk kita kaitkan dengan gangguan seksual. So, untuk prinsip asas etika kita ada 5. Pertama, prinsip nilai hidup, prinsip kejujuran, prinsip kebaikan dan keburukan, prinsip kebebasan individu dan keadilan dan saksama. Next. Okey, prinsip nilai hidup manusia. Prinsip nilai hidup manusia, bagaimana kita nak kaitkan dengan kes gangguan seksual yang berlaku di syarikat Alibaba. Di mana prinsip ini adalah untuk kita menghargai nyawa seseorang dan menghargai nyawa diri sendiri juga. Kita perlu menghormati individu ataupun kalau kita bekerja di syarikat, kita kena menghormati rakan sekerja, kita punya subordinate ataupun ketua. So apa yang berlaku di Alibaba, pengurus Cheng Wan ini tidak memegang pada prinsip tersebut. Okay, dia telah melanggar prinsip nilai hidup manusia, yang mana dia plan untuk menggunakan wanita tersebut sebagai mangsa ataupun sebagai objek urus niaga syarikat. So dekat sini dia tidak memikirkan kesan akibat perbuatannya kepada wanita tersebut. Wanita tersebut mungkin akan mengalami trauma dalam kehidupan dia dan bagaimana dia untuk teruskan kehidupan dia lah. So dari senario mangsa di mana pihak syarikat tidak mengambil indah, so ini akan menjurus wanita ataupun mangsa berkenaan untuk cenderung membunuh diri.
Itu adalah prinsip nilai hidup manusia untuk kes gangguan seksual di Alibaba. Next. Prinsip kedua adalah prinsip kebebasan individu. Prinsip kebebasan individu adalah prinsip yang mana kita diberi kebebasan untuk bagaimana untuk kita menentukan etika kehidupan kita. So, tetapi prinsip ini menyatakan kebebasan perlulah tidak menyusahkan orang lain, tidak menyusahkan pihak lain ataupun mengganggu pihak lain. So, untuk prinsip kebebasan individu, kita lihat di sini adalah pengurus ataupun HR, pihak sumber manusia itu menggunakan salah guna kuasa. Bagaimana mereka menutup mata atas kes dan insiden ini untuk menidakkan hak-hak pekerja lah. So kita tahu di mana pihak syarikat telah tidak mengambil apa-apa tindakan atas kes ini sehingga ia menjadi viral di media sosial dan menjadi bantahan pekerja-pekerja mereka. So dekat sini kita dapat melihat karakter ataupun pihak atasan ataupun pengurus ataupun HR yang mana mereka memiliki kuasa dan pangkat, tetapi kebebasan mereka ke atas menentukan orang kata menentukan keputusan untuk meneruskan atau tidak, itu adalah salah. Dia tidak menggunakan kebebasan yang ada tu untuk perkara yang betul. So itu adalah prinsip kebebasan individu. So saya akan minta Darshini untuk teruskan. Darshini, you are in unmute. Sorry. Okey, seterusnya merupakan prinsip kebaikan dan keburukan. Prinsip ni lebih menekankan mengenai prinsip kebaikan dan keburukan kerana semua prinsip adalah berdasarkan kepada penegasan untuk kita berbuat baik dan betul. Manakala prinsip ini juga lebih menekankan bahawa manusia harus berusaha bagi menyuburkan kebaikan. Jadi dengan berkaitan dengan kes ni, dia menerangkan bahawa manusia tidak harus mencetuskan kemudaratan dan keburukan. Malah sekiranya berlaku apa-apa keburukan, kita perlu menghalang daripada perkara tersebut berlaku dan perkara tersebut dari berlaku keburukannya dari segi berleluasa dan berlaku lebih teruk. Jadi menurut kes ni, Wang Cheng-wan telah melakukan keburukan melalui dengan memberikan alkohol secara paksaan kepada wanita tersebut dan merogol wanita itu apabila dia tidak sedar. Ini merupakan sesuatu perkara yang buruk akan memberikan impan negatif kepada dirinya serta syarikatnya. Seterusnya merupakan prinsip saksama dan keadilan. Jadi bagi prinsip ini, dia memang agak susah untuk memberi keadilan kepada semua orang. Tetapi semua individu perlu menerima pertimbangan yang wajar dan saksama. Jadi prinsip ini tersebut seharusnya memastikan prosedur yang menghasilkan keputusan yang tidak berat sebelah dan perlu konsisten dan boleh dipercayai. Jadi prinsip ini dicirikan dari segi keadilan, rasa hormat dan kepengurusan dunia bersama serta antara orang dan dalam hubungan mereka dengan makhluk kehidupan yang lain. Jadi menurut kes ni, Daniel Zhang merupakan pegawai ketua eksekutif Alibaba Group of Company. Dia telah menjelaskan yang dia akan memberi sokongan kepada wanita yang menghadapi gangguan seksual dan membuat dan juga dia akan membantu pihak polis dalam kes ini dalam menjalankan siasatan mengenai perkara ini.
Jadi dalam kes ni kita boleh nampak yang pihak pengurusan syarikat juga telah menubuhkan satu persatuan di mana mereka akan menjalankan siasatan dalam mengenai kes tersebut dan juga mereka akan mengadakan latihan atau kursus tentang hak asasi pekerja termasuk anti gangguan seksual dan pekerjanya. Jadi dalam ni Daniel Zhang juga telah menegaskan yang dia akan sokong wanita tersebut. Jadi kita boleh nampak yang Alibaba Group ni boleh memahami yang beliau berpegang kepada nilai keadilan dan saksama. Seterusnya merupakan prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran adalah nilai paling asas untuk menyokong prestasi sesebuah syarikat. Jadi dalam nilai ini semua syarikat ataupun semua individu perlu mempunyai nilai kejujuran. Mahupun perniagaan tidak akan bertahan lama sekiranya tidak mempunyai kejujuran. Kerana kejujuran adalah kunci utama dalam kejayaan perniagaan. Jadi prinsip ini mesti diterapkan dalam semua kegiatan mahupun dalam masyarakat, individu ataupun syarikat. Jadi dengan berkaitan dengan kes ini, sebagai contoh, setiap syarikat perlu memantau pekerja dengan lebih dalam dari segi sikap mereka. Dari sikap kejujuran ini, pihak Alibaba Group telah gagal. Kerana sekiranya Wang Chengwan seorang yang jujur, dia tidak akan berbohong kepada mangsa dan membawa mangsa ke sebuah restoran dan memberi alkohol serta merogol mangsa tersebut apabila dia dalam keadaan tidak sedar. Ini merupakan satu prinsip yang Wang Chengwan tidak memegang kepada prinsip kejujuran beliau. Seterusnya merupakan rumusan akan diterangkan oleh Kak Amy. Hai, ini adalah slide terakhir untuk kumpulan kami. So slide terakhir adalah berkenaan rumusan gangguan seksual terhadap wanita lah. So grup kami memfokuskan gangguan seksual yang berlaku di tempat kerja, di mana mengikut statistik yang kita dapati, lebih 47% masa gangguan seksual ni tidak melaporkan kes-kes tersebut atau tidak mereport kepada mana-mana pihak tentang insiden yang berlaku. Mereka merasakan gangguan seksual ni adalah sesuatu yang akan memalukan diri mereka. So bila mereka cuba menyampaikan, mungkin ada pihak yang menganggapkan mereka adalah menipu, maksudnya tidak percaya kepada statement. So oleh itu kes-kes gangguan seksual ini sebenarnya mengikut statistik dia adalah lebih tinggi. Sebabnya kita tidak tahu, ada yang mereport, ada yang tidak mereport. So macam kita tahu, kes gangguan seksual bukan hanya secara fizikal, rogol ataupun mencabuli mangsa lah, tetapi kes gangguan seksual sebenarnya dia melalui percakapan. Bukan sahaja fizikal, melalui percakapan. Itu juga dipanggil gangguan seksual, yang mana kalau kita merasa tidak selesa dengan perkataan ataupun percakapan orang tersebut kepada kita, itu adalah gangguan seksual. So di Malaysia, kita mempunyai kod amalan pencegahan dan pembasmian gangguan seksual yang ditubuhkan pada tahun 1999 bagi melindungi wanita. Yang kod ini adalah untuk digunakan untuk serangan seksual ataupun gangguan seksual di pejabat. So undang-undang berkenaan dengan gangguan seksual masih lagi dalam perbincangan untuk penambahbaikan. So seperti yang kita tahu, gangguan seksual macam kes di Alibaba, dia menjadi isu hangat kerana kes mangsa tersebut telah viral di Twitter, di
China website Weibo dan viral kerana hashtag dan thread MeToo. So MeToo ni adalah satu platform yang mana wanita berkongsi insiden atau peristiwa yang ataupun kejadian yang berlaku kepada mereka berkaitan dengan gangguan seksual. So di sini kita dapat mengetahui media sosial ni membantu mereka lebih berani untuk ataupun lebih berani untuk meluahkan ataupun memberitahu kejadian yang berlaku. So daripada situ macam berlaku yang di kes di syarikat Alibaba, bila tersebarnya kes ini barulah tindakan diambil. Kerana ia akan mengganggu ataupun memberi impak kepada syarikat. Kerana Alibaba adalah syarikat e-commerce gergasi yang besar, yang terkenal. So di situ kita dapat melihat bagaimana pihak pengurusan menguruskan kes-kes gangguan seksual. So kita nampak dalam proses ini syarikat menindas mangsa lah, iaitu pekerja wanita tersebut. So ini yang dapat saya rumuskan daripada pembentangan hari ini. Nakuna? Okey, seperti yang kita tahu, gangguan seksual ni adakah kita akan berdiam diri ataupun bagaimana kita untuk menghentikan gangguan seksual ini? Ini adalah persoalan yang akan kita sentiasa fikirkan. Sekian untuk pembentangan hari ini.